平安弟兄姐妹 ，Shalom！ 来，我们要预备我们的心，我们要敬拜赞美主，来一起同心低头祷告。主啊，我们感谢你，你的儿女来在你的面前，要敬拜赞美你，要献上这样的敬拜赞美，当作活祭给你耶稣。主啊，来恩膏我们的心，恩膏我们的口，恩膏我们的灵魂。所以我们可以配得敬拜赞美你，奉主耶稣基督的名，一起高声说阿们。躲避你胜利，我往哪里去躲避你容颜？请你朋友亲近我心，甚至献上全心全意。是否也无法报答你对我的心事和人关怀？尊贵荣耀何人伟大？你在世界为我生这躲避爱的残阔高。
全心全意舍奉，也无法报答你对我的心事何等光辉。尊贵荣耀，来，我们举起我们的双手说。十架为我生命，无法遮躲你爱的残阔高深，何等伟大，何等奥美，你为我的心事遮躲你爱的残阔高深，何等伟大，何等奥美，你为我的心事意念，极其美妙难测。在十架为我生命，无法遮躲你爱的残阔高深，何等伟大，何等奥美，你为我的心事十架为我生命，无法遮躲你爱的残阔高深，何等伟大，何等奥美，你为我的心事来，请我们敬拜我们的主，哈利路亚，哈利路亚！你是我们大而可畏的王，万王之王，万主之主。你真美好，真美好。
主啊，你的儿女来这个地方敬拜赞美你，面对面跟你，在你的宝座前，我们举起我们的双手，因为我们很爱你，因为我们很需要你，耶稣。就因为你爱我们，所以我们可以站在这个地方敬拜赞美你。哦，主耶稣，我们相信你的恩典够我们用，在我们的生命，你的恩典不断的涌流，不断的涌流在我们的心，在我们的生命。来自耶稣基督，你可以享受你的儿女的赞美。奉主耶稣基督的名，来，我们一起高声说阿们。给主耶稣的掌声，哈利路亚！我们要一起赞美我们的主，来，一起我们给主耶稣最热烈的掌声，哈利路亚！拍手。也比山高，过去、现在和未来，主恩丰富奇妙，主恩典何等美好，比海深，也比山高，过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。说。主的恩典大大小小，主
山岗，过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。耶稣，你能舍下眼看见；耶稣，你能医治伤心人；耶稣，你有权柄释放，叫不可能变为可能。唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风息冷平息，大能赦罪心圣洁。耶稣无人与你相比。舍下眼看见，耶稣你能医治伤心人，耶稣你有权柄释放，叫不可能变为可能。唯有耶稣掌管天地万有，能使水变成酒，叫狂风息冷平息，大能赦罪心圣洁。耶稣无人与你相比，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风息冷平息，大能赦罪心圣洁。耶稣无人与你相比，你是配的，配的，配的尊崇和赞美。
是配的，配的，配的尊崇和赞美。你是配的，配的，万物敬拜你。你是圣洁，圣洁，圣洁，荣冠在天地。你是圣洁，圣洁，你圣洁专是敬拜你，你圣洁专是敬拜你，你圣洁专是敬拜你。Shalom semuanya, apa kabar? 平安，大家好， Sudah lama tidak jumpa 好久不见你们。 dalam masa pandemi ini, 在这个流行肺炎， semuanya berubah. 一切都改变。 Biasanya kita senang kumpul, 一般呢，平时呢，我们很喜欢聚在一起。 sekarang kita jauh-jauhan. 现在呢，我们要隔离。 Dulu kita face to face, lihat orang, 以前我们看别人呢，是你看我的脸，我看你的脸。 sekarang kita pakai masker. 现在呢，我们要戴口罩。 Sering kita cipika-cipiki, 我们喜欢拥抱你，你吻我，我吻你，我亲你，你亲我。 sekarang maaf, tidak dulu. 现在呢，很抱歉，我们先不做这个亲来亲去。 Tapi apa yang terjadi dalam masa pandemi ini? 可是，在这个流行肺炎，发生了什么事呢？ Ada satu hal yang saya pelajari. 我学习了一件事， Saya melihat bagaimana Allah membawa suatu masalah supaya kita mempunyai waktu untuk Dia. 我看到呢，神把一件事，神许可一件事来到我们当中，让我们可以来见他。 Seringkali kita sibuk, 很多时候我们都很忙， tapi dengan pandemi ini kita punya banyak waktu. 可是为了这个流行性感这个肺炎呢，我们有很多的时间， Kita punya waktu untuk bersekutu dalam Tuhan, 我们有很多时间与神沟通， dengar firman, 我们听神的话， memuji menyembah. 我们敬拜赞美他。 Bayangkan satu dunia tidak ada gereja yang buka. 我们可以想象，全球、全世界没有一个教会开放， Tidak ada satu agama bisa melakukan ibadahnya. 没有一个宗教可以在那边拜神。 Ini tandanya Allah lah yang berdaulat atas dunia ini. 这个意思就是说，神，我们的神呢，掌权这个全世界。 Tapi bersyukurlah kita. 可是我们要感恩， Karena segala sesuatunya apa yang Allah buat itu pasti baik adanya. 因为神所造的一切呢，一定是美好的。 Karena adalah Allah yang telah mengasihi kita. 因为有这个已经爱我们的神。 Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-10. 请翻开我们的圣经，约翰一书第4章第10节。 Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 不是我们爱神，乃是神先爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 Karena Allah telah mengasihi kita. 因为神已经先爱了我们。 Kalau Allah telah mengasihi kita, 若是神已经爱了我们， seharusnya kita bisa penuh dengan tenang, damai, dan sejahtera di dalam situasi apapun juga. 那么呢，我们无论在任何的状况，我们仍然可以安静、安宁、有喜乐的心。
Karena Allah telah mengasihi kita. 因为我们的神已经爱了我们。 Karena itu, 因此呢， di saat-saat susah seperti apapun, 无论在任何苦难的日子， di situasi apapun, 在任何的状况， ingat 我们要记住satu hal, 一件事： Allah telah mengasihi kita. 神已经爱了我们。 Kalau Allah telah mengasihi kita, 若是神已经爱了我们， seharusnya hati kita ini limpah dengan kasih, limpah dengan kedamaian. 我们的心呢，应该充满了这个平安，而且与爱。 Suami istri, 夫妻， kalau istrinya merasa dicintai suami, 如果妻子觉得她被丈夫所爱， atau suami merasa dicintai oleh istri, 或者丈夫觉得被他的妻子所爱， akan ada rasa adem di dalam hati, ada ketenangan di hati. 那么心就觉得很安宁， Ada merasa dihargai. 而且被他所欣赏。 Manusia itu selalu mencari untuk dicintai. 我们人类呢，常常去寻找被别人爱。 Seringkali kita merasa haus akan kasih sayang. 很多时候，我们很缺乏这个疼爱。 Saya mau nyatakan sekali lagi, 我要再一次的告诉我们， jangan mencarinya pada manusia. 我们不要向人找， Karena kalau kita cari pada manusia, kita sering kecewa. 因为我们如果向人找这个爱呢，我们常常会很失望。 Tapi karena kita sudah penuh kasih dari Allah itu, Allah telah mengasihi. Berarti Allah sudah terlebih dulu mengasihi kita. 因为我们已经被神的爱所充满，意思就是说，他已经先爱了我们。 Karena itu seharusnya kita ingat akan kasih Allah ini, kita bisa menjadi tenang dalam hidup kita. 所以，当我们纪念神的爱呢，我们应该在我们的生活当中，我们可以在那边安宁平安。 Saya sering kalau merasa sendirian, 我常常，如果我觉得我独自一个人， saya selalu akan mengingat akan kasih Allah. 我就纪念神的爱， Karena di dalam hidup saya, 因为在我的生活中， saya selalu merasa bahwa yang paling mencintai saya adalah Allah. 我常常觉得最爱我的就是我们的神。 Karena itu saya menjadi tenang. 所以呢，我就觉得平安安宁。 Bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam damai dan sejahtera. 我可以在平安当中呢，我可以在那边敬拜赞美他。 Karena kenapa saya bisa begitu tenang? 因为为什么我可以觉得这么平安呢？ Karena Allah, pencipta langit dan bumi dan seluruh isi dunia ini yang mencintai kita. 因为我们的神他是创造天地万物的主宰，他已经爱我们全世界的人。 Mari kita buka di dalam Roma 8 ayat ke-32. 请翻开我们的圣经《罗马书》8章32节。 Firman Tuhan ini sangat sekali memberkati saya. 这个经节非常的祝福我。 Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. 神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？ Jadi kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan ini dengan baik dan benar, 如果我们正确好好的去思想这一段经文， ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, 他不爱惜自己的儿子， tetapi menyerahkannya kepada kita, 可是呢，为我们舍了。 bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. 岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？ Sekedar pertolongan dalam hidup kita. 只不过在我们生活当中的帮助。 Pada masa pandemi ini saya tahu banyak yang kehilangan pekerjaan. 在这个流行肺炎的时候，我知道很多人失了约， Banyak yang kehilangan bisnisnya. 很多人失去了他的生意， Banyak yang kena PHK. 或者被除掉， Hidup di dalam satu ketakutan. 活在一个惧怕当中。 Saya mau nyatakan sekali lagi.
我要再一次的说， Ingatlah Allah telah terlebih dahulu mengasihimu. 记住，神已经先爱了你。 Kalau Tuhan telah menyerahkan Kristus Yesus yang paling mahal untuk engkau, 如果上帝已经把最昂贵的基督赐给你， masa Tuhan tidak menolong sekedar untuk hidupmu? 上帝岂不帮助你的生活吗？ Kalau yang termahal sudah diberikan kepada kita, 如果把最上好的已经给我们， masa sekedar untuk apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan, Tuhan tidak memberikannya? 难道我们吃喝我们需要的神没有供应吗？ Bagian Allah telah lakukan. 神的那一部分他已经做了， Bagiannya kita inilah yang harus menjadi perhatiannya kita. 我们的那一部分我们应该要注意一下。 Kita datang kepada Tuhan, 我们来到神面前， sering kita datang untuk minta diberkati. 我们很多时候我们来到神面前求他赐福我们。 Saya mengibaratkan, 我来比个例子， ada orang minta air, 有的人要水， tapi dia tidak pernah menyiapkan wadah atau gelas untuk menerima air itu. 可是他没有准备这个杯子或者一个盆子来预备这个水。 Air itu kalau dituang tanpa wadah akan tumpah kemana-mana. 这个水如果倒下来，如果没有这个盘子或者杯子呢，那么它就到处在那边流。 Sama dengan kita. 同样的，我们也是一样。 Kita datang kepada Allah meminta pertolongan dari Tuhan, meminta berkat dari Tuhan. 我们来到神面前求告他的他来赐福我们，他帮助我们。 Kita tahu kasih Allah yang begitu besar menyertai kita. 我们知道神这么大的爱在我们当中。 Sekarang saat kita datang meminta kepada Dia, apakah Dia tidak memberikannya? Saya nggak percaya itu. 现在我们来求告神，难道他不给我们吗？我却不相信。 Saya percaya kalau Dia telah memberikan Kristus Yesus yang termahal mati di atas kayu salib untuk engkau dan saya, maka apapun yang kita perlukan di dalam hidup ini, Tuhan pasti akan memberi. 我确信，如果他把最昂贵的基督已经赐给我们，那么你我所需要的，我相信他也一定会赐给我们。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan. 所以各位弟兄姊妹， Seringkali kita tidak menerima mujizat, pertolongan. 很多时候我们没有接受他这个神迹启示或者帮助， Karena kita tidak menyiapkan wadah kita. 因为我们没有准备这个盆子。 Wadah itu adalah hati kita. 这个盆子就是我们的心， Hati kita itu harus ada iman. 我们的心要有信心。 Seringkali kita berkata kita punya iman. 很多时候我们说我有信心， Tapi mari kita uji hati kita sendiri. 但是让我们来试验我们的心。 Seringkali kita berkata kita percaya kepada Allah. 很多时候我们说我相信神， Apakah itu hanya di mulut kita? 是不是在口头上而已呢？ Atau itu datangnya dari dalam hati kita? 或者来自我们的内心？ Kalau itu datangnya di dalam hati kita, 若是从我们的内心发出来， maka kita percaya perjalanan kita, pertolongan kita, jalan itu kan Tuhan bukakan dalam hidup kita. 那么我们会相信我们前面的道路呢，神为我们开出路。 Seringkali wadah kita, betul hati kita katakan, ya saya percaya Tuhan. 很多时候我们的心说：“是的，主啊，我相信你。” Tapi pikiran kita menghambat kita menerima jawaban dari 但 Tuhan. 是我们的思想呢，妨碍我们的心得到答案。 Karena seringkali ada ketakutan, 因为很多时候有这个惧怕， iblis selalu memakai pintu yang paling dia kuasai, yaitu menakut-nakuti, membuat orang yang percaya takut dan ragu akan Allah. 因为这个魔鬼呢，他最拿手的就是使我们惧怕，让我们惧怕没有得着神的帮助。 Karena kalau di mana ada ketakutan, 因为如果在哪一边有惧怕， di situ kasih Allah tidak sempurna. 那么在那边神的爱就不完全。 Karena kasih Allah itu sempurna,
tidak ada ketakutan yang dia berikan kepada kita. 因为神的爱是完全，里面没有惧怕，他赐给我们这个完全的爱。 Karena itu bagaimana iblis mencuri iman kita, 所以呢，魔鬼怎么样来偷窃我们的信心？ yaitu memberi kita ketakutan akan hari esok kita. 就是他给我们惧怕我们的明天。 Pada saat ketakutan datang, iman itu akan pergi. 当这个惧怕来临的时候，我们的信心就会离开。 Saya selalu berkata, kalau iman ini ada, ketakutan ini pergi. 我常常说，如果这里有信心，那么这个惧怕就离开。 Tapi ketakutan ada, iman ini akan turun. 可是如果有惧怕，这个信心就下降。 Nah, untuk bisa menerima mujizat Tuhan, 让我们可以得着上帝的神迹奇事。 Tuhan mau kita percaya kepada Dia. 神要我们相信他。 Kita buka di dalam Markus 11, 我们翻开马可福音11章。 Markus 11 ayat yang ke-22. 马可福音11章22节。 Tapi saya ingin kita baca satu perikop aja supaya kita bisa mengerti apa yang sedang saya bicarakan. 我们读一段，让我们大家都可以明白我在讲的。 Ayat 20 mulai. 从20节， Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." 早晨他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。” Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." 耶稣回答说：“你们当信服神。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 我实在告诉你们，无论何人对这座山说：‘你挪开此地，投在海里’，他若心不疑惑，只信他所说的必成就，就必给他成了。” Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。 Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。 Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 你们若不饶恕人，你们在天上的父也必不饶恕你们的过犯。 Nah, kita lihat ayat yang ke-22 berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." 我们看第22节，耶稣回答说：“你们当信服神。” Nah, saat kita sebagai anak-anak Tuhan, 当我们身为上帝的儿女， kita mengerti kita telah dikasihi oleh Allah. 我们已经明白，我们已经被神爱了。 Kita tahu bahwa Allah dengan menyerahkan anaknya, dia tidak menyayangkan dan menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. 我们已经知道天父已经把他的独生子赐给我们， Masa yang lain dia tidak berikan? 难道别的他不给吗？ Saya selalu mengingatkan kepada jemaat, 我常常提醒会友， di saat engkau takut, di saat engkau khawatir, di saat engkau bimbang, di saat engkau ragu, 当你惧怕，你在那边担心，你疑惑的时候， ingatlah Allah telah terlebih dahulu mengasihi engkau. 你要记住，我们的神已经先爱了你。 Percayalah kepada Allah. 我们要信服神。 Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, di dalam kita pun harus ada satu iman
bahwa percaya apa yang Allah katakan itu adalah ya dan amin. 如果我们已经信任主，我们要知道呢，我们里面呢已经有神的话，神所说的一切就是阿门，是对的。 Karena itu wadah kita ini yang harus kita rapikan. 所以我们要调整我们的心， Wadah hati kita ini kita harus bersihkan. 我们要清洁我们的心。 Firman Allah yang di dalam Markus juga yang kita baca, Tuhan berkata, kalau kamu sekira berdoa ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. 这里马可福音也告诉我们，如果我们祷告祈求的时候，如果我们觉得有过犯，我们就要饶恕他们。 Kita belajar menjaga wadah kita ini supaya kasih Allah yang sempurna ini berdiam penuh di dalam kita tanpa diisi oleh hal-hal yang salah. 我们要学习，我们神赐给我们的心里面呢，就没有那些污秽的事，所以他赐给我们呢，就不会污染别的事。 Sehingga pada saat kita berdoa, kita mudah menerima mujizat dari Allah. 因此，当我们祷告的时候，我们很容易得着神的神迹奇事。 Hati ini harus diajar, harus dilatih, harus menerima, harus mengerti. 我们要操练，我们要明白这件事。 Belajarlah mengampuni orang yang bersalah. 我们要学习饶恕得罪你的人， Belajarlah mempunyai kerendahan hati. 学习有一颗谦卑的心。 Belajar mempunyai pengendalian diri. 我们学习有克服自己的心， Belajar murah hati. 我们学习有慈爱， Belajar memberi. 学习要施舍， Belajar mengasihi. 学习去爱。 Dan yang terutama belajarlah percaya. 第一，最重要的就是学习相信。 Karena kalau kita percaya kepada Allah tanpa terasa buah-buah roh itu akan bertumbuh di dalam kita. 因为当我们学习，我们信任他，那么呢，这个灵里面的果子就会结出来。 Buah-buah roh itu adalah kasih. 这个圣灵的果子就是爱， Ada iman, ada damai sejahtera, ada sukacita, 有信心，有平安，有喜乐， ada kekuatan, ada pengampunan, ada pengendalian diri. 有这个饶恕，有节制。 Kalau kita memiliki, kita menyiapkan wadah hati kita baik-baik, 如果我们好好的准备我们的心， maka disitulah kita akan melihat bagaimana firman Allah itu akan berkarya melahirkan mujizat demi mujizat di dalam hidupmu, di dalam apa yang engkau sedang perlukan. 那么当时呢，我们就会看到，而且经历到神的神迹奇事。当时就是当我们面对我们所需要的事， Seringkali yang menjadikan kita tidak menerima jawaban doa kita 很多时候我们没有领受我们要的答案， adalah karena hati kita, wadah kita ini kita tidak siapkan. 就是当我们没有准备我们的心。 Seringkali kita suka marah. 很多时候我们很喜欢在那边恼怒， Pada saat kita marah, kita tidak bisa mengampuni orang. 当我们愤怒的时候，我们不能够饶恕别人。 Sementara Alkitab berkata sebelum kita berdoa, ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu, baru datang berdoa. 圣经已经告诉我们，当我们还没有祈祷祈求的时候，我们先饶恕别人，然后才来祷告。 Nah, kontradiktif inilah seringkali yang menjadikan anak-anak Tuhan tidak menerima jawaban doa. 在这一点呢，就是很多上帝的儿女没有得到他祷告的祈求的答案。 Mari jemaat dikasih Tuhan, 来吧，各位弟兄姊妹， jangan keraskan hatimu. 不要刚硬你的心， Jangan biarkan marah, dendam, benci berakar di dalam engkau. 不要让愤怒、憎恨、仇恨在里面生根。 Kalau engkau mempunyai akar daripada segala kepahitan ini, 如果你心里面有这个苦毒的根， maka buah yang lahir adalah buah-buah yang pahit. 那么结出来的果子是苦的。 Di situ pasti tidak ada iman, 当然里面没有信心， mulutnya selalu menyalahkan orang lain, 你常常就是错怪别人， selalu negative thinking sama orang lain. 就是讲到别人不好短处。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan,
所以各位弟兄姊妹， Jangan biarkan kasih Allah yang begitu mahal, yang begitu besar, yang telah diberikan kepada kita tidak bertumbuh di dalam kita. 不要让这么宝贝神的爱呢，在我们里面不能够生长。 Karena kenapa yang rugi adalah kita sendiri. 为什么呢？因为吃亏的是我们自己。 Karena kita tidak percaya bahwa mengampuni itu mendatangkan satu mujizat yang besar. 因为我们不相信饶恕呢可以带来极大的这个神迹奇事。 Kasih dapat menutupi banyak dosa. 我们的爱，这个爱呢可以遮盖很多的罪恶。 Kita lupa bahwa Allah itu adalah kasih sendiri. 我们忘记神就是爱。 Pada saat kita tahu Allah itu kasih, 当我们知道神就是爱， bagaimana saat kita mau datang berdoa kepada Dia, hati kita penuh dengan unek-unek, hati kita penuh dengan kemarahan, benci, dendam kepada orang lain, tidak akan cocok dengan pribadi Allah. 我们怎么样来朝见他、祷告他呢？因为当时我们的心里面有很多的误会、苦毒，不合他自己的品格。 Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan. 所以各位弟兄姊妹们， Jangan izinkan iblis mengambil tempat dengan di dalam wadah hatimu. 不要许可这个魔鬼在我们的心里面有机会、有地位。 Ingat Allah mengasihi engkau. 我们要记住，神爱你， Dan dikatakan Allah telah mengasihi engkau. 而且圣经说，神已经爱了你。 Kalau kita merasa bahwa Allah telah mengasihi kita, kita tahu bahwa Allah telah mengasihi kita, 如果我们觉得，而且我们知道神先爱了我们， itu akan mempunyai satu damai dan sukacita di dalam hati kita, di dalam roh kita. 那么我们的心里面，我们的灵里面有这个喜乐，有极大的平安。 Karena itu kita akan tenang walaupun kita menghadapi masalah ya dalam hidup kita. 因此，当我们生活中面对任何事情，我们就觉得很安宁， Karena kita tahu Allah punya cara untuk memberkati dan menolong kita. 因为我们知道神有他的这个方式来祝福，而且带领我们。 Allah mempunyai cara tersendiri untuk menolong kita. 他有他自己的方式来帮助我们。 Ya, masa pandemi 4 bulan tidak melayani. 这个流行肺炎4个月没有侍奉， Sebagai hamba Tuhan, hidup penuh di dalam pelayanan. 身为神的仆人，我们生活就是靠着这个侍奉。 Puji Tuhan, masih tetap bisa memberkati. 还是可以祝福。 Karena kenapa? 为了什么？ Saya selalu mengangkat tangan saya dan saya tahu Allahku, Bapakku telah mengasihi aku. 因为我常常举手，我知道，我说我的天父他已经先爱了我。 Maka sepanjang hidup saya, pemeliharaannya itu pasti turun atas hidup saya. 甚至我这一生，他对我的看顾保守一定会临到我。 Ada yang kirim nasi box tiba-tiba, 突然间有人寄这个饭盒给我， kirim siomay, 寄这个烧麦给我， kirim empek-empek, 寄这个empek-empek给我， tidak pernah kelaparan. 我没有饥饿。 Bayangkan, tidak perlu minta, Allah tahu apa yang engkau perlukan. 我们可以想象，我们不需要向他要，神会知道， Karena Dia telah mengasihi kita. 因为他已经爱了我们。 Hati ini, wadah ini, inilah yang perlu kita jaga supaya kita dapat menerima berkat-berkat janji-janji Allah dalam firman-Nya. 我们必须预备好我们这个心，让我们可以接受他在我们生活中对我们的应许。 Karena Allah tidak berkenan kepada orang yang datang kepadanya itu tanpa iman. 如果我们没有信心的人来朝见神，是不讨神的喜悦。 Kalau kita mau berkenan kepada Allah, kita harus punya iman. 我们应该要有信心朝见他，然后才讨他的喜悦。 Coba buka di Ibrani 11, 我们翻开希伯来书11章 ayat yang ke-6. 第6节。 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。 Lihat,
我们看 kasih Allah udah penuh. 神的爱已经满意， Dia berikan Yesus yang termahal kepada kita. 他把最宝贝的耶稣赐给我们， Mengampuni dosa kita, 然后赦免我们的罪， menjadikan kita anak-anaknya. 使我们成为他的儿女。 Janji-janji firman-Nya berlimpah turun atas kita. 他的应许临到我们的生活， Pemeliharaannya pun pasti turun atas kita. 他对我们的看顾保守也一定会临到我们。 Karena itu kita datang kepada Allah harus memiliki iman. 所以，我们来朝见神，应该带着一颗有信心。 Kalau kita memiliki iman, kita percaya kepada Allah. 如果我们有信心，我们相信他， Di dalam kita ini, iman itu karena mengerti. 在里面，因为这个信心，他明白。 Kalau saat kita mulai mengerti firman Tuhan, 当我们明白神的话语， karena kita sering baca Alkitab, 因为我们常常读圣经， belajar di dalam grup, 我们在小组里面学习， di dalam persekutuan doa, dengar firman mungkin dari YouTube. 在祷告组或者从 YouTube 那边听神的话。 Pada saat kita datang kepada Tuhan, 当我们来朝见神， pengenalan kita perlahan tapi pasti akan akan Allah. 那么呢，我们对他的认识呢，有肯定有这个神， Dan kita akan mengerti. 而且我们会明白 Nah, iman disertai dengan pengertian, 信心，还有我们对他的了解， maka akan menghasilkan hal yang besar dalam hidup kita. 那么在我们生命中会结出很大的结果。 Saya bersuka cita menjadi seorang hamba Tuhan. 我身为上帝的仆人，非常喜乐。 20 tahun melayani Tuhan. 20年我已经服侍神， Saya tidak pernah melihat orang yang percaya dan berharap pada Allah akan dipermalukan. 我没有看过那些相信而且盼望的人，羞愧， Kecuali wadahnya tidak siap. 除非呢，他没有准备这颗心。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan. 因此，各位弟兄姊妹， Kondisi di luar mau seperti apa? 无论外边的状况如何， Saya menganjurkan Anda 我建议我们大家 selalu ingat kasih Allah ini telah diberikan kepada kita. 常常神的爱已经赐给我们了， Supaya kita bisa mantap dan tenang di dalam Dia. 让我们在它里面，我们有安稳。 Pada saat kita tenang di dalam Dia, karena kenapa? Kenapa kita bisa tenang di dalam Dia? 因为为什么我们可以在它里面安稳呢？ Coba buka Markus 9 ayat 23. 我们翻开马可福音9章23节。 Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。” Lihat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 我们看，在信的人里面呢，凡事都能。 Bagian Allah, kita tahu pasti dia adalah Allah pencipta. 在神那一部分，我们知道他是造物主。 Kalau dia adalah pencipta, 若是他是造物主， setiap janjinya dia pasti genapi. 他每一个应许，他一定会应验。 Nah, bagian kita 我们这一部分呢， untuk menerimanya, 来领受。 dikatakan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 这里也说，信的人凡事都能。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Kalau kita bagi kita yang percaya kepada Allah, 如果我们相信他的人，我们最好的那一部分， kita juga akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. 我们的生活中也必须看到他的这个神迹奇事。 Seringkali di dalam setiap pelayanan, 很多时候在每一次的侍奉， saat altar call, 在我们台上呼召， seringkali umat atau jemaat itu akan berkata, saya sudah berdoa. 很多时候这个会有说我已经祷告了， Tapi berdoanya dia, iya, betul percaya doamu tuh didengar oleh Allah. 但是他的祷告，我们看你的祷告一定神垂听，
Tapi wadah untuk menerimanya ini tidak disiapkan. 但是你没有准备好你的心来领受。 Kalau orang percaya, 若是一个信徒， hatinya disiapkan, 准备他的心， maka mujizat itu pasti akan terjadi. 那么呢，这个神迹奇事一定发生。 Saya pernah melayani di kota Purwokerto. 我曾经在布罗格多那边侍奉， Ada sepasang suami istri datang, 有一对夫妻来， berkata mereka pengen punya anak. 他们说他们很想有孩子。 Dokter dari Singapura berkata mereka sudah tidak mungkin punya anak. 新加坡的医生诊断说，他们已经不可能有孩子了。 Saya berkata, 我就说， kamu percaya kata dokter atau percaya kepada Allah? 你相信医生的诊断，或者相信神的话？ Dia berkata, saya mau percaya kepada Allah saja. 他说，我要单单相信神。 Suami istri bergandengan tangan, 然后他们夫妻在那边手牵手， sepakat 他们同心合一。 saat didoakan, 然后当祷告的时候， Roh Kudus berkata, 圣灵说， tahun depan dia akan punya seorang anak laki-laki. 明年他会生一个男儿。 Saya berkata, pulang dengan iman, percaya you akan punya anak laki-laki. 我就说你回去，而且相信明年你会生一个男儿。 Puji Tuhan, 感谢主， dia benar-benar punya seorang anak laki-laki. 他真的有一个男儿。 Nah, jangan lihat kepada saya. 不要看在我身上， Bukan saya yang melakukan mujizat itu. 不是我做的神迹奇事， Kuasa Allah lah yang mengalir. Karena kuasa Allah, kasih Allah ini melihat iman sepasang suami istri ini. 是神的权力涌流，因为神的爱已经看到他们这两夫妻， Mereka memiliki iman, mereka memiliki pengharapan. 他们有这个信心，有这个心， Mereka percaya kasih Allah yang sempurna ini pasti akan membuat mereka menerima apa yang mereka minta dari Allah. 他们相信神完全的爱一定会应验他们的要求， Sehingga mereka memiliki seorang anak laki-laki. 以至于结果他们有一个男儿。 Inilah dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 这就是所谓的信的人呢，凡事都能。 Dalam perjalanan sebagai seorang hamba Tuhan, 在身为一个神仆的一个过程， melihat mujizat Tuhan 我看见神的神迹奇事 setiap saat. 是每时每刻。 Yang saya lakukan 我所做的 hanya membangkitkan iman mereka. 就是来操练，来挥发他们的这个信心而已， Menyiapkan wadah mereka. 来准备他们的心。 Saat hati mereka, 当他们的心， wadah ini 那么这个心呢， sudah siap, 已经准备好， maka mereka akan melihat, menerima mujizat. 那么他们就会看到，而且领受这个神迹奇事。 Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. 因为在神里边呢，凡事都能， Dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil juga. 而且信他的人呢，凡事都能。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan, 所以各位弟兄姊妹， kita lah yang harus menyiapkan wadah kita. 是我们必须准备我们这个心。 Bagian Allah dia sudah kerjakan. 在神那边，他已经做好了， Bagian kita untuk menerimanya, 我们这一部分来领受它。 kita persiapkan diri kita. 我们准备好自己， Persiapkan hati kita. 准备好我们的心。 Wadah ini harus kita siapkan untuk menerima begitu banyaknya janji-janji Allah. 我们必须准备好这个心，来领受神这么多的应许。 Kalau kita memiliki iman, 若是我们有信心， maka kita akan senantiasa hanya melihatnya kepada Yesus 那 saja. 么我们常常就关注在耶稣身上。 Pada saat kita dengan mata hanya tertuju kepada Kristus, 当我们定睛基督的时候， maka iman itu Tuhan Yesus akan bawa menjadi kesempurnaan. 那么主耶稣把我们的信心带到完全。 Mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. 请翻开希伯来书12章第2节。 Marilah
kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。 Nah, karena itu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. 所以，让我们用我们的眼睛呢，定睛在耶稣身上， Yang memimpin kita dalam iman 他带领我们在信心方面， dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. 而且把这个信心带到完全。 Karena itu kalau mau menerima hasil dalam setiap pergumulan, setiap doa kita, 所以，当我们在我们的挣扎祷告中，要看到神对我们的答案， mata ini tertujulah hanya kepada Yesus saja. 让我们的眼目单单定睛在耶稣身上， Jangan lihat persoalanmu. 不要看你的问题， Karena saat engkau mulai melihat persoalanmu, engkau melihat masalahmu, imanmu akan mulai kendor. 因为当你开始看你的问题的时候，那么你的信心就会很松了。 Karena di situ saat kita mulai melihat masalah kita, pikiran jasmani kita itu akan menguasai kita. 因为当我们看我们的问题的时候，我们这个肉体的这个思想会控制我们。 Pada saat itulah mulailah ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan itu akan datang menghampiri kita. 那么当时这个惧怕、这个担心、这个疑惑就来临到我们身上。 Keraguan itu akan menghimpit firman yang ada di dalam kita. 这个疑惑的思想呢，就会压制我们心里面的信心。 Seperti yang Yesus katakan, ada seorang penabur keluar menabur benih. 像耶稣的比喻说，有一个撒种的人出外去撒种。 Pada saat kekhawatiran hidup, ketakutan itu datang, 当生命中有这个担心挂虑的事来临， maka kekhawatiran itu akan menghimpit firman Tuhan itu. 那么他的挂虑、忧虑、担心呢，就会压制他的信心。 Nah, sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa melihat firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah. 所以，当我们做出来的时候，我们不能够看神的话语呢结出果子。 Karena itu jemaat dikasih Tuhan, 所以，各位弟兄姊妹， arahkanlah hatimu, arahkanlah pandanganmu hanya kepada Kristus Yesus. 我们的心、我们的眼目要单单关注基督耶稣。 Ingatlah kasih Allah yang sempurna ini. 我们要纪念耶稣完全的爱， Dia telah mengasihi kita. 他已经爱了我们， Dan itu ada di dalam kita. 而且在我们里头。 Maka setiap saat 所以每时每刻， jagalah wadahmu. 我们要保守我们的心， Jagalah wadah hatimu. 我们保守我们的心， Jangan izinkan 不要许可， ketakutan, 不要批准这个惧怕、 kekhawatiran, 个担心、 kebimbangan 个疑惑 menghimpit firman Tuhan. 压制神的话语。 Tapi arahkanlah matamu. 但是我们的眼目要定睛， Arahkanlah kepada Kristus Yesus 我们要定睛仰望基督， yang memimpin kita dari iman 从信心那边带领我们， dan juga membawa iman kita kepada 然 kesempurnaan. 后他带领我们这个信心直到完全。 Karena itu jemaat, 所以， mari kita arahkan hati kita. Saya rindu untuk berdoa bagi kita semua. 让我们的心单单仰望基督。我渴慕为我们大家祷告。 Mari angkat kedua belah tanganmu. 来把我们的双手举起来， Tuhan Yesus, 主耶稣， saya percaya 我相信 Engkau telah memberikan saya 你已经赐给了我 kasih-Mu yang sempurna. 你完全的爱， Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 在爱里面没有惧怕。 Karena itu Tuhan Yesus, 因此，主耶稣， ampuni kami. 你饶恕我们。 Seringkali kami takut, 很多时候我们惧怕， kami khawatir, 我们担心， kami bimbang. 我们疑惑， Kami lupa akan kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. 我们忘记你已经赐给我们你的爱。 Karena itu 因此， saat ini
这个时候， kami mengangkat iman kami. 我们把我们的信心压化， Kami mengarahkan mata kami hanya kepada Engkau Yesus. 我们的眼睛单单仰望你。 Kami percaya 我们相信 setiap persoalan, 每一个问题， setiap masalah 每一个我们所面对的挣扎， sudah ada jawaban. 已经有答案。 Karena Tuhanku, 因为我的神、 Allahku, 我的主、 Bapakku 我的父 sudah melakukannya. 已经做完了。 Di dalam nama Yesus, 奉耶稣的名， ajar saya mengampuni, 教导我饶恕， ajar saya menyiapkan hati saya 教导我准备我的心， supaya saya dapat menerima mujizat daripadamu. 让我可以领受你给我的神迹启示。 Haleluya, 哈利路亚， haleluya. 哈利路亚！ Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang telah terangkat. 天父，奉耶稣的名，你已经看到我们的手。 Hamba percaya 我相信 kuasa Roh Kudus-Mu 圣灵的权 telah 柄 turun atas 已 jemaat-Mu, 经临到你的会友， memulihkan 恢复了， setiap hati 恢复了他们的心， dengan kasih yang sempurna daripada Engkau. 从你而来完全的爱， Dengan iman pemberian-Mu juga Tuhan, 你也赐给我们的那一颗信心， akan menghasilkan 会结出 buah-buah dalam hidup kami. 我们生命中的果子。 Di dalam nama Yesus, 奉耶稣的名， semua yang percaya 我们深信的说， akan menerima hasilnya. 会领受神的答案。 Di dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala, seluruh pekerja, serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Mary Tesman atas pelayanan Ibu dalam menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini, yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah melalui online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah minggu depan tanggal 23 Agustus 2020 tetap dilakukan melalui online yang akan dilayani oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan disertai dengan perjamuan kudus. Harap pengerja dan jemaat menyiapkan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak seluruh pengerja dan jemaat untuk tetap bersandar kepada Tuhan Yesus dan membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa fajar pukul 4.40 dan menara doa pukul 3 sore sampai dengan pukul 7 malam via aplikasi Zoom yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, agar setiap jemaat dapat melalui hari demi hari selalu berada dalam penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Untuk info link, ID serta password, Bapak Ibu dapat langsung menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 pada hari Senin tanggal 17 Agustus dan Tahun Baru Islam pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, diinformasikan doa fajar pada hari Senin dan pada hari Kamis tersebut diliburkan. Untuk menara doa CK7 online tetap aktif seperti biasa mulai pukul 3 sore sampai dengan pukul 7 malam. Unit pengajaran akan mengadakan CK7 Virtual Graduation untuk pertama kali bagi murid KOM 100, 200, serta junior 100, yang akan diikuti sekitar 600 wisudawan yang telah selesai mengikuti pendidikan KOM secara online. Acara wisuda tersebut dilakukan via Zoom bagi para wisudawan dan wisudawati yang akan dipimpin langsung oleh Gembala CK7 pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Bagi keluarga atau teman dapat mengikuti acara tersebut via live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Bagi para wisudawan atau wisudawati dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1097 1879 untuk mendapatkan link ID serta password sesuai dengan tingkat kelas kelulusan.
Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Benny Lim. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Untuk info dukungan doa yang diminta, link ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0813 8895 6024 dan di 0812 869 8888. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
个督救华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第3个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，诚如经上记着说，我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第3个五旬节的意义。第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒街所发生的。第3个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个五旬节将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后会到耶路撒冷。第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个督救华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这城为我名下的子民，若是祭杯祷告，寻求我的面，传离他们的恶行，我必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家阿主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得这成就。我们祷告，让全体这个督救华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球新经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁夫阿敏副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养升空，使他持续被使用，成为第3五旬节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督救牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福
你仆人在这个土著的牧养升空，是我们所有在这个土著的子民配得在上帝的面前。我们也为伯特利教会、神的教会、Oral Roberts 大学世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂，也为在这个土著兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个土著参加网上敬拜的会友们祷告，我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个土著华语堂的会友，请举手，领受上帝通过他仆人这个土著牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. 主的恩典大大小小